Banyak soalan yang sampai tuan-tuan, tapi saya nak jawab semua, nantilah sikit-sikit saya jawab. Berkenaan membaca surah Al-Qadar, ketika mana dibacakan ke tanah, dibalingkan, masuk ke dalam kubur, boleh atau tidak, hadisnya bagaimana? Pertama sekali saya tak bincang berkenaan status hadis, status hadis tersebut. Itu boleh kita tengok dalam masalah penilaian ulama hadis, mereka yang menilai. Dan menilai hadis ni bukan calang-calang orang, ada syarat-syarat yang tertentu. Antara syaratnya ada 5 syarat. Dalam setiap satu syarat itu diperincikan lagi banyak syarat. Syekh Nuruddin Itir dia tulis dalam kitab dia berkenaan jarh wa ta'dil, bukan perkara yang kecil tuan-tuan. Nak menilai hadis ni paling tak, dia kata paling tak dalam syarat yang pertama tu, di bawah syarat-syarat yang kecil lagi pula, dia kena tabahur, iaitu satu orang yang berilmu luas dalam bahasa Arab. Kalaulah hadis itu diterjemahkan melalui terjemahan-terjemahan orang, terjemahan daripada pustaka Indonesia, yang dia sendiri pun fa'alu pun tak apa nak hafal, jadi tak usahlah nak menilai hadis, buat malu tuan-tuan. Tahu kalau orang cakap Arab dengan dia kata ma fa'alta, madza fa'alta, dia kata ya'ni tak sudah-sudah. Nak cik perkataan tak jumpa, apa sebab? Tak pandai. Kemudian nak pula kita nak menilai hadis, nilai diri sendiri dulu sebelum menilai ulama hadis. Begitu juga nak tajrih, kita nak jarh wa ta'dil. Nak tajrih dengan mana apa? Dia kata sifatun idzal tahaqa bihi ar-rawi la yu'tabar, dia punya adluhu wa dhabtuh, satu sifat yang ada pada rawi, seandainya dia bersifat dengan sifat tersebut, maka keadilan dan dhabitnya dia tidak diambil kira sama sekali. Maknanya kita nak kata orang dengan perkataan sesuatu yang mana kalau kita katakan kemungkinan itu bersifat fitnah kepada dia. Bila mana satu-satu hadis perawi itu nak dinilai, kita kembalilah kepada ulama yang boleh menilai, bukan kita yang patut menilai. Kita nilai apa? Nilai diri sendiri lebih baik daripada nilai orang lain. Berkenaan dengan surah Al-Qadar, dia kata boleh ke tidak kalau kita orang meninggal dunia, kita kapal-kapalkan tanah, baca surah Al-Qadar, bacakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, Quran mengatakan, dan diturunkan daripada Al-Quran itu iaitu syifa, ubat, wa rahmah, dan juga rahmat bagi orang yang beriman. Yang meninggal ni beriman atau tidak? Beriman, maka bacakanlah Al-Quran, maka turun rahmat. Banyak lagi hadis yang menunjukkan tempat dibacakan Al-Quran tersebut akan turunnya rahmat. Adakah Al-Qadar itu lain daripada Al-Quran atau satu surah rekaan daripada orang? Itu Al-Quran. Kalau Al-Quran salahkah dibaca? Tak salah dibaca, selama mana dia masih dalam kategori ayat Al-Quran. Ini masalah kita, asalkan orang buat sesuatu yang Nabi tak buat, mulalah kita mengatakan bid'ah sosek masuk neraka. Sedangkan secara umumnya mengatakan bahawasanya bacalah mana-mana daripada Al-Quran, maka Al-Quran yang kau baca itu dia menjadi ubat dan juga rahmat kepada orang yang membaca. Kalaulah kita katakan tak turun rahmat sekalipun, orang yang membaca itu mendapat pahala dengan bacaannya. Ini banyak kali saya sebut tuan-tuan, seperti membaca Al-Fatihah. Dia kata kita hadiahkanlah Fatihah ni kepada si fulan. Sampai tak sampai bukan kerja kita, tetapi Nabi menjanjikan man qara'a harfan min kitabillah, siapa baca satu huruf daripada Al-Quran, daripada kitab Allah Ta'ala, maka Allah menjanjikan 10 ganjaran. Dan Nabi kata, Allah tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Al-Qadar banyak huruf tuan-tuan, maka bacalah daripada Al-Quran, Allah akan bagi kita pahala. Bahkan Al-Qadar ni ayat yang besok kita baca, dan setiap daripada ayat Al-Quran itu ada kelebihannya. Kalau kita tengok dalam kitab Min Khawasil Quran yang dikarang oleh Al-Imam Suyuti daripada kitab Al-Itqan, menyebutkan bahawa setiap daripada ayat Al-Quran itu merupakan kelebihan yang sangat besar, sehingga bila turunnya setiap ayat daripada Al-Quran, yang mengiringi turun itu berpuluh ribu malaikat, sehingga diriwayatkan ayat kursi sahaja ketika dibawa turun 70 ribu malaikat mengiringi turunnya ayatul kursi.
Bayangkan, sehingga ketika Nabi menerima wahyu daripada Allah, Nabi berpeluh. Ada masanya orang dengar seperti bunyi-bunyi loceng. Ada kalanya unta yang Nabi tunggang terduduk kerana beratnya Al-Quran tersebut. Hebatnya dia, malaikat mengeri pun ramai, sehingga nak memegang Al-Quran pun khilaf di kalangan ulama. Yang membenarkannya semua mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i mengatakan kalau tidak berwuduk tidak boleh menyentuh Al-Quran. Kenapa? Kerana Al-Quran ini dia hebat, tuan-tuan. Menyentuhnya pun kena ada air semayang. Orang berjunub tidak boleh. Nah, jadi bagaimana? Apa salahnya kita baca Al-Quran? Tak ada masalah, langsung bacalah. Dan dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i pun mengatakan demikian. Masalah satu lagi, saya tadi dapat baca Al-Qadar dan baca Fatihah lepas daripada kita berdoa. Habis berdoa Al-Fatihah dah, iaitu doa yang kedua pula. Kemudian lepas semayang Al-Fatihah, kita baca doa. Adakah bid'ah? Saya pun pelik dah, tuan-tuan. Apa masalah baca Fatihah? Bacalah mana-mana sekalipun. Asalkan membaca, Allah bagi pahala, diganjar oleh Allah. Dalam kitab Al-Azkar, Al-Imam An-Nawawi mengatakan antara doa mustajab itu adalah doa yang dipohon selepas membaca Al-Fatihah. Tuan-tuan nak berdoa bila kalau, tuan-tuan? Bila kalau dia nak berdoa? Saya tak tahulah kalau tuan-tuan memang sentiasa berdoa. Berdoa kita ni selalu spesifik lepas semayang. Dan kenapa baca doa ramai-ramai? Kita memohon bertawasul dengan tu imam membaca doa dan kita aminkan sama-sama. Lepas tu sekarang nak semai sunatkan, balun dah banyak mana nak baca, tuan-tuan. Kan? Nak 3 muka surat baca pun bacalah, mintalah kepada Allah. Allah menjanjikan kalau kita minta Allah bagi. Maka di antara doa mustajab, kata Al-Imam An-Nawawi, daripada hadis yang dalam kitab Al-Azkar, dia kata dibacakan Fatihah, sampai baca Fatihah maka di pohon doa itu tempat yang mustajab. Wallahu a'lam lah, ya. Saya tak faham lah, kadang-kadang kita ni asyik nak menyalahkan tak sudah-sudah, ya. Menyalahkan orang tanpa berhenti-henti. Orang tu salah, orang ni salah, ya. Tak boleh baca ni, sosek masuk neraka. Saya pun tak tahulah Fatihah baca lepas sembahyang masuk neraka. Allah a'lam, tuan-tuan, ya. Kalau lepas sembahyang berkaraoke, mungkinlah ada lagi lah orang kata wajah-wajah dia tu. Atau lepas je sembahyang bantai berjoget seorang-seorang depan ni, ada masalah lah sikit. Lepas sembahyang baca Fatihah apa masalah, kan? Baca bismillah 1000 kali pun tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bacalah banyak kali nak baca pun tak ada masalah. Ayat Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah daripada yang mudah daripada Al-Quran tersebut. Al-Quran mudah bagi kita apa dia? Fatihah. Baca Fatihah. Kalau Fatihah pun susah, bismillah tu ayat Quran ke bukan ayat Quran? Ayat Quran, bacalah. Kalau itu yang paling mudah, tuan-tuan. Qul huwallah yang paling mudah, baca Qul huwallah 1000 kali. Ada fadilat atau tidak? Ada. Dalam kitab kadang Fatwa Hadisiyah di karang Ibnu Hajar disebutkan hadis dia 1000 Qul huwallah, apa kelebihan dia? Dikafarahkan dosa puluhan tahun. Mana? Ni Tariqat Ahmadiyah baca banyak kali ke? Banyak, 1000 kali baca Qul huwallah. Lagi bagus. Ada. 1000 kali pun dah bagus, 100,000 lebih bagus. Ada. Kita menentang tak sudah-sudah. Orang lain buat salah, semua salah. Yang betul kita. Bila kita mengatakan orang salah, nak khabar betul kita lah. Orang lain semua salah berlaku. Ada. Wallahu a'lam, tuan. Nanti saya jawab soalan-soalan lain, perlahan lah, ya. Dan akan datang insya-Allah saya cuba bawakan mana yang dikatakan dalil dia. Saya nak kata bidah-bidah hadis saya pun tak berapa berani, tuan-tuan, nak mentajrih orang, ya. Tak berani saya nak kata ni orang dia tak boleh pakai, ni orang ni sebagainya lah, ya. Bila menyatakan itu tersebut ulama-ulama hadis yang mengatakan hadis itu adalah yang dhaif ke, hadis itu sahih ke, maka saya pegang pada ulama-ulama yang mengatakan demikian. Adapun orang-orang yang terkini mengatakan ulama lu tak menilai dengan batu, saya tak tahulah. Laisa man sami'a kama ra'a. Tak sama orang mendengar pada hari ini seperti orang melihat pada zaman dahulu. Yang melihat lebih tahu daripada orang yang mendengar. Orang yang mendengar ni cerita yang ke-10. Dia kata ustaz tak datang hari ini sebab ustaz kereta rosak. Cerita awal dia apa? Ustaz beli kereta baru. Ustaz pergi beli kereta baru, kereta baru dia tak datang mengajar malam ni. Tapi dia sampai orang yang ke-10 menceritakan kereta ustaz rosak. Jadi orang yang melihat ketika itu, yang pertama mendapat berita dengan orang yang terakhir tak sama, tuan.
Ya, kita ni orang terakhir dengan cerita ni. Akhir dengan cerita kata ustaz rasa yang akan datang buat lagi ustaz dah mati dah. Last sekali ustaz mati malam tu. Last sekali tu cerita dia daripada cerita yang pertama. Sebab itu tuan-tuan, dalam masalah ni saya tak berani. Saya sandar kepada ulama aja. Wallahu a'lam. Muka surat 24 baris ke-12 daripada atas.